وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kata Syekh Sabit rahimahullah, wa an ummi Hisham binti Harithah ibn Nu'man radhiyallahu anha qalat ma akhadhtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin على المنبر إذا خطب الناس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن يعلى ابن أمية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. متفق عليه. وعن ابن ماجه عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم يذكر بأيام الله. Yang bermaksud daripada Ummu Hisham binti Harithah bin An-Nu'man radhiyallahu anha katanya, tidak aku mengambil surah Qaf al-Quranil Majid melainkan dari lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda membacanya setiap Jumaat di atas mimbar apabila menyampaikan khutbah kepada orang ramai. Riwayat Ahmad, Muslim, An-Nasai dan Abu Dawud daripada Ya'la bin Umayyah yang berkata, aku mendengar Rasulullah membaca di atas mimbar ayat Al-Quran dari surah Az-Zukhruf, wa nadaw ya Malik, ayat 77, surah Az-Zukhruf ayat 77. Muttafaqun alaih, daripada Ibnu Majah daripada Ubay, bukan Abi tadi, daripada Ubay, silap saya baca. An Ibni Majah an Ubay, daripada Ubay yang berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada hari Jumaat surah Tabarak, iaitu surah Al-Mulk. Baginda berdiri memperingatkan ayamillah. Huraian. Tadi perkataan Syekh Sabit. Ini huraian daripada saya sebut di sini, membaca surah Qaf wal Quranil Majid termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berkhutbah. Kerana sabit hadis menyebut Nabi buat sedemikian. Bahkan ia termasuk dalam kebiasaan khutbah baginda sallallahu alaihi wasallam. Pemilihan surah Qaf dibaca dalam khutbah adalah kerana surah tersebut mengandungi peringatan berkaitan catatan setiap ucapan yang dilafazkan oleh manusia. Di dalam surah Qaf tu, Allah, antara yang ada di dalam tu, Allah Ta'ala berfirman, la yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak dilafazkan sesuatu perkataan melainkan di sisi setiap orang itu ada raqib dan atid. Illa ladaihi raqibun atidun. Jadi mengingatkan manusia kepada akhirat, kerana manusia ni sentiasa perlu diingatkan kepada akhirat. Manusia kalau dia tak ingat kepada akhirat, walaupun dia mengaji agama, walaupun dia ustaz, walaupun dia syekh, dia akan selewing juga, dia akan tergelincir juga. Kerana itu mengingatkan manusia kepada akhirat antara dakwah utama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sama sekali tidak pernah berhenti dari dalam mana-mana fasa, dalam fasa Mekah maupun fasa Madinah. Ketika fasa berperang dengan musyrikin maupun ketika fasa perdamaian, sentiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan manusia kepada akhirat. Kerana mengingat akhirat paling penting. Mengingati akhirat adalah agenda utama, ataupun mengingati akhirat merupakan aktiviti utama setiap hari orang Islam. Selain itu, dalam surah Qaf juga terdapat peringatan berkaitan kematian dan kebangkitan semula, tentang syurga dan tentang neraka, yang termasuk dalam perkara yang terpenting untuk diperingatkan. Akhirat, syurga, neraka, tentang kebangkitan semula. Ni 4 perkara ni menjadi perkara utama yang kita kena usahakan supaya kita banyak ingat dalam diri kita. Orang yang datang masjid, orang yang datang kuliah, dia kena ada benda ni. Tuan-tuan buat balik, saya pun kena buat balik juga. 4 perkara mesti.
Kena usaha supaya sentiasa ada dalam hati kita. Dan perkara itu perlu diusahakan. Seperti mana seseorang hendak berakhlak dengan akhlak yang baik, dia kena tahallum. Dia nak jadi orang yang lunak, orang yang berakhlak sopan, dia kena usaha supaya dia berakhlak sopan. Seorang yang nak ilmu, dia kena ta'allum. Dia kena belajar, baru dia dapat ilmu. Dia tak akan datang cara tiba-tiba orang jadi alim, tak. Dia mesti diusahakan. Maka antara perkara yang perlu diusahakan ialah supaya kita sentiasa ingat akhirat. Kebangkitan semula bukan semata-mata ingat akhirat, tetapi kita kena merasakan kita di akhirat nanti akan dihitung amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amalan kita itu baik atau buruk, kita akan dapat pahala atau dapat dosa, itu yang kita kena hadirkan ingatan kita. Bagaimana kita ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana ayat? Liyaumin azim. Banyak lagi ayat-ayat yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, peringatkan kepada kita pada hari akhirat itu adalah hari yang azim, hari yang sukar, hari yang susah, hari yang dahsyat ujian ketika itu. Tapi manusia sentiasa memberi perhatian kepada dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Akan tetapi mereka melupakan, mereka meninggalkan hari yang selepas daripada dunia ini. Pada hari itu sakil, berat urusan dia, bukan urusan yang mudah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Zadul Ma'ad menyatakan, termasuk perkara yang dilakukan oleh baginda dalam khutbah Jumaat ialah banyak membaca ayat Al-Quran dan surah Qaf. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quranul Azim menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membaca surah Qaf dalam perhimpunan-perhimpunan besar seperti khutbah hari raya dan khutbah Jumaat, disebabkan ia mengandungi peringatan tentang permulaan ciptaan makhluk, hari kebangkitan semula dan perhimpunan di mahsyar, juga hisab. Demikian juga terdapat peringatan berkaitan syurga dan neraka, pahala dan dosa, anjuran melakukan kebaikan dan ancaman dari melakukan kejahatan. Tuan-tuan, dakwah yang paling utama pada zaman hari ini adalah mengembalikan umat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyuburkan semula kesedaran umat supaya mereka perlu mengharapkan keredaan Allah, kembali kepada Allah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. La yas'al ahadukum, Allah hendaklah setiap daripada kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam urusan syis'a na'lihi, walaupun dalam urusan tali kasut yang putus, minta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana segala-galanya adalah Allah. Sebab apa saya kata ini yang merupakan dakwah yang paling utama? Kerana pada hari ini telah ada satu kumpulan yang datang dalam negara kita ni, ajak orang ramai minta kepada wali, ajak orang ramai ta'assub kepada wali, ajak kepada orang ramai ta'assub kepada orang-orang tertentu. Tengok muka orang ni seperti tengok muka Nabi, tengok muka orang ni seperti tengok ini semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita dan keluarga kita dan masyarakat kita dari diperbodohkan oleh aliran-aliran yang seumpama ini. Jadi semua orang kena bercakap tentang Allah. Maksudnya kena bercakap tentang manusia perlu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah Tuhan yang apabila kita minta, dia suka kalau kita minta kepada dia. Tapi kalau kita tak minta kepada dia, dia murka. Kerana Allah Tuhan yang maha kaya dan gagah perkasa. Dia nak beri kepada sesiapa yang memohon kepada dia. Bila Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan manusia dari awal zaman Nabi Adam sehinggalah yang paling akhir sekali, kemudian setiap mereka meminta apa yang mereka kehendaki kepada Allah dan Allah Ta'ala perkenankan semua permintaan mereka, kata Nabi, tidaklah berkurangan walau sedikit pun pemilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak habaq kata Allah begitu kaya, Allah Ta'ala begitu kaya, sehingga Nabi kata, ya Allah, ya, wahai Rasulullah, jika demikian fa'akthir,
kami akan banyak lagi meminta kepada Allah. Kalau begitu kayanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, Allahu akthar, Allah lebih banyak nak beri kat hampa takut apa? Minta Allah Taala nak beri. Sifat zat yang kaya, kalau orang tak minta kat dia, dia marah. Kerana itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sta'inta fasta'in billah. Nak minta tolong kepada Allah. Hadis yang begitu jelas. Nabi tak kata kalau nak minta tolong pergi cari wali, minta supaya wali minta tolong ke Allah. Tak ada sama sekali. Semua dakwaan kosong dan cerita-cerita karut. Mula-mula mereka tanamkan dalam jiwa masyarakat Islam supaya fanatik kepada orang tertentu, fanatik kepada Habib ini, fanatik kepada Habib itu. Kita guna perkataan Habib kerana golongan ini yang merosakkan pemikiran orang Islam pada hari ini. Kita tak nafikan bukan semua Habib begitu. Ada golongan Habib yang betul-betul sayangkan sunnah Nabi, bawa bimbing masyarakat kepada Allah dan Rasul, bukan kepada diri mereka. Habib yang begitu kita mulia dan kita sayang kepada mereka, dan kita berkeyakinan menyayangi ahli keluarga Rasulullah adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mendekatkan diri kepada Allah. Sayang ahli keluarga Rasulullah dapat pahala. Kita percaya. Kita yakin perkara itu. Bukan setakat sayang kepada keluarga Rasulullah dapat pahala dan ia merupakan ibadah, bahkan sayang kepada orang-orang saleh, cinta kepada orang-orang saleh adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita sayang para ulama mu'tabar, para imam mazhab, kita sayang dan cinta mereka. Semua pandangan mereka kita ambil manfaat daripada pandangan mereka, kerana kita tahu sayang wali, sayang ahli keluarga Rasulullah, sayang para awliya, sayang para orang soleh adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang kita kepada mereka tidaklah lebih berbanding sayang kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita sayangkan Allah dan Rasul, kita nak pastikan apa-apa yang hendak dinisbahkan kepada Allah dan Rasul mesti datang dari sumber yang benar, bukan main reka sahaja. Selain membaca surah Qaf, Nabi SAW juga, tuan-tuan, hari ini kita baca kitab Fiqh Sunnah, dan kuliah hari ini kita adakan di Masjid Alawi, Kangak Perlis. Dari tadi sampai sekarang kita dah sebut sekurang-kurangnya 2 nama ulama. Seorang Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, seorang Al-Imam Ibn Kathir. Dari tadi beberapa minit ni kita dah sebut sekurang-kurangnya 2 nama ulama. Sebab apa saya kata begitu, tuan-tuan? Sebab ada orang tuduh kita hina ulama. Kita habaq, tak ada mana-mana ustaz di Perlis ni menghina para ulama. Semua kita mengambil, menukilkan perkataan ulama. Semua kita memahami agama, kita rujuk kepada ulama. Kenapa? Bukan kerana nak faham apa ulama tu kata, tapi kita jadikan ulama itu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad menyatakan termasuk perkara yang dilakukan oleh kita dah baca yang ni. Selain membaca surah Qaf, Nabi SAW juga membaca ayat-ayat lain dari Al-Quran, seperti riwayat yang disebut oleh Syekh Sabiq rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim berkata, ulama yang ketiga. Kalau kita nak masukkan Syekh Sabiq dalam istilah ulama yang kita masukkan, dah 3. Al-Imam ini ulama yang keempat kita sebut. Tak sampai sejam kita dah sebut 4 orang ulama untuk kita ambil kefahaman mereka terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim jilid 6 muka surat 410, beliau berkata, fihi al-qira'ah fil khutbah wa hiya masyru'ah bila khilaf wa ikhtalafu fi wujubiha was sahih indana wujubiha aqalluha ayah. Tengok perkataan Imam Nawawi dalam beliau membuat kesimpulan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak memahami persoalan yang berkait dengan khutbah Jumaat. Kata Imam Nawawi, perkara ini adalah bukti bahawasanya ada bacaan Al-Quran dalam khutbah Jumaat, dan ia suatu yang disyariatkan tanpa ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Bacaan Al-Quran di dalam khutbah sesuatu yang masyru', sesuatu yang agama suruh. Tak tahu hukum lagi, cuma Al-Imam Nawawi nak bagi tahu satu perkara yang ada di dalam khutbah Jumaat kerana sabit dari perbuatan Nabi SAW. Perkara berikutnya yang perlu diselesaikan oleh para ulama bukan kita sendiri yang buat.
Para ulama yang buat kesimpulan itu, apa dia? Apa hukum baca Al-Quran? Baca Al-Quran dalam khutbah, kata Al-Imam Nawawi, tak ada khilaf di kalangan ulama perkara itu ada dalam khutbah Jumaat. Tetapi baca tu apa hukum? Sehingga kita nak kata khutbah itu sah ataupun tidak, berdosa ataupun tak berdosa. Kena tahu hukum. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, cuma para ulama berbeza pandangan tentang hukumnya. Yakni hukum membaca Al-Quran di dalam khutbah. Nabi baca Quran dalam khutbah tu, Nabi nak habaq kata wajib ke? Nabi nak kata sunat ke? Atau Nabi nak habaq kata bukan sekadar wajib, tetapi dia salah satu syarat sah Jumaat. Siapa yang tak buat, dia bukan setakat berdosa, khutbah itu tidak sah. Khutbah tak sah, Jumaat pun tak sah. Atau Nabi nak habaq yang tu. Kata Al-Imam Nawawi, ulama berbeza pandangan dalam meletakkan hukum membaca Al-Quran di dalam khutbah. Pandangan as-sahih, di sisi kami, saya nak sebut kat tuan-tuan, betapa berhati-hatinya para ulama, dan kita kena contoh hati-hati para ulama tersebut. Pandangan yang sahih. Al-Imam Nawawi bila dikata pandangan yang sahih, bila kita dengar je mana kita pandangan yang sahih, kita mesti trigger dalam kepala kita. Di kalangan ulama mazhab Syafi'i sendiri berbeza pandangan. Ada yang kata wajib, ada yang kata tidak, ada berbeza pandangan. Tak sependapat dengan perkataan Al-Imam Nawawi, pandangan yang sahih, terus kita trigger. Oh, benda ni tak sepakat ulama. Di sisi ulama mazhab Syafi'i tak sepakat. Dan pandangan yang sahih itu bila dinilai semula oleh Al-Imam Nawawi, kerana Al-Imam Nawawi ini salah seorang munaqqih mazhab. Al-Imam Nawawi adalah seorang munaqqih mazhab. Munaqqih mazhab ni dia saring semula pandangan-pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, mana pandangan yang boleh dinisbahkan kepada mazhab, mana pandangan yang lebih menepati kepada kaedah-kaedah mazhab, lalu pandangan itu dinilai oleh Al-Imam Nawawi yang lebih kuat. Dia lebih kuat dari sudut dalil, manakala yang berbeza lemah. Yang lebih kuat tu Imam Nawawi akan sebut pandangan as-sahih. As-sahih maknanya pandangan yang berbeza itu tak kuat. Tapi kalau wujud perbezaan, pandangan yang lebih kuat, kedua-dua pandangan yang berbeza itu masing-masing ada dalil, ada bukti, ada hujah. Tetapi salah satu lebih kuat, disebut sebagai al-asah, menunjukkan yang berbeza itu sahih, maknanya ada dalil juga, kuat juga, tetapi yang asah ni lebih kuat. Menunjukkan berhati-hati nak menisbahkan sesuatu kepada mazhab Syafi'i. Kalau nak menisbahkan sesuatu kepada mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i terlampau berhati-hati tak nak menisbahkan sesuatu yang Imam Syafi'i tak kata. Tak nak menisbahkan sesuatu kepada mazhab yang ulama Syafi'i yang tak kuat pada, yang tak menepati kaedah-kaedah mazhab. Berhati-hati nak menukilkan sesuatu untuk disandarkan kepada mazhab. Itu mazhab, tuan-tuan. Mazhab dengan Nabi Muhammad bin Abdillah Rasulullah, mana lebih mulia? Mazhab Syafi'i berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana lebih mulia? Rasulullah tak boleh dibandingkan. Kita nak cakap, nak sebut sesuatu, nak sandar kepada Rasulullah boleh bebas begitu saja? Tak ada orang yang bercakap perkara ini melainkan mereka jahil. Tak ada orang yang mengaji fiqh Syafi'i yang tak perasan benda ni, yang menyalahi benda ni, melainkan dia tak beri perhatian dalam pengajian dia, ataupun dia telah ditanam sikap fanatik dan ta'assub kepada pandangan ulama mazhab dia semata-mata. Tapi kalau dia belajar mazhab secara insaf, sedar kita belajar mazhab kerana nak mentaati Allah dan Rasul, insya-Allah dia akan dapat perkara ni. Kalau berhati-hati kita nak menisbahkan sesuatu kepada mazhab Syafi'i, maka lebih patut berhati-hati untuk kita menisbahkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Nawawi, pandangan as-sahih di sisi kami, yakni ulama mazhab Syafi'i, membaca ayat Al-Quran dalam khutbah adalah wajib. Adalah wajib sekurang-kurangnya satu ayat. Ini perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi kalau kita tengok kesimpulan mazhab Syafi'i mengatakan membaca Al-Quran di dalam khutbah Jumaat ni bukan sekadar wajib, tetapi rukun. Kalau tak baca, tidak sah khutbah. Dia rukun, dia mesti ada di dalam khutbah tu.
Sekurang-kurangnya satu ayat, kata Imam Nawawi. Perkataan sahabat di dalam riwayat sahabat Nabi, aku tidak menghafaz surah Qaf melainkan kerana mendengar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda berkhutbah dengan membaca surah Qaf tersebut pada setiap Jumaat. Pada perkataan ini terdapat bukti bacaan ayat Al-Quran dalam khutbah seperti yang telah dijelaskan, dan padanya juga terdapat anjuran membaca surah Qaf atau sebahagiannya dalam setiap khutbah. Ini perkataan Al-Imam Nawawi. Maknanya Nabi kerap juga baca surah Qaf di dalam khutbah Jumaat, sehingga di kalangan sahabat yang ada yang kata kami hafal surah Qaf kerana dengar Rasulullah baca di dalam khutbah. Tapi tuan-tuan jangan ingat sahabat tu macam kita pula, dengar 50 kali tak hafal-hafal lagi. Bukan begitu, disebabkan kita ni masyarakat yang sibuk dengan benda lain. Tak sama masyarakat kita ni dengan masyarakat yang hidup di zaman Nabi. Nak bagi contoh berbezanya kita, sibuknya kita menyebabkan ingatan kita lemah. Kita tangkap suatu perkara tu lemah. Sebab apa? Kerana sibuk dengan benda lain. Nak contoh nak bagi mudah kita faham betapa berbezanya kehidupan kita, cara style hidup kita dengan masyarakat dahulu. Antaranya, cuba tuan tengok makanan kita. Kita nak makan tengah hari sekali, nak makan apa? Nak makan nasi kata. Bunyi makan nasi kan. Makan nasi sajakah? Tak, nasi tu nak kena masak. Masak nasi saja tak cukup. Nak kena lauk. Bunyi pun lauk, bunyi lauk kan. Padahal lauk tu mesti ada kuah, mesti ada ikan ataupun ayam ataupun daging. Mesti ada sayur pula. Itu pun kalau dah ada nasi, ada kuah, ada sayur, ada ikan, nak kena ada ikan kering baru sedap. Nak kena ada sambal tumis baru sedap. Tu nak buat makan tengah hari sahaja, orang perempuan lebih tahulah. Sejam, 2 jam nak kena prepare, nak masak untuk makan tengah hari. Tu tak kira nak buat keluar ayam dari peti nak bagi lembut dulu baru nak boleh masak. Bangun tidur saja, belum pergi bilik air, buka peti ais. Buat apa isteri kita bangun pagi buka bilik air? Oh, nak bawa keluar ayam. Pasal apa? Nak masak lagi, nak bagi dia siap cayak. Takkan nak masak tengah-tengah ais keras tu nak masak terus. Tengah dia sejuk tu nak masak terus. Kena bagi hilang suhu dia baru boleh masak. Fikir untuk makan saja, bangun tidur terus fikir makan. Makan tu berapa lama kita makan? Barangkali 15 minit, barangkali setengah jam. Dari pagi fikir. Itu baru makan. Pakaian, macam mana pakaian? Orang lelaki nak kena pakai seluar. Pakai seluar nak kena iron pula. Iron pula kena side dia kat depan. Orang perempuan kalau dia iron tak ada side depan tu, dia letak seluar macam tu, dia iron kan. Dia ikut tepi tu. Kita kata macam mana iron seluar macam ni? Orang tak pakai seluar iron macam ni. Dia kena ada tajam tu meja depan belah lutut tu. Tak boleh ikut tepi, tak kena. Oh, renyah. Baju nak kena iron, dah kena iron nak kena butang pula. Butang nak kena boh sampai habis. Tak cukup butang, ada 5 lubang butang, ada 5 boh 4 boh 3. Orang kata apa? Ustaz ni betul ke tak betul? Mesti ada masalah ni ustaz ni. Macam-macam orang tu kata. Nak pakai songkok, nak pakai piah. Macam mana nak ingat ayat Al-Quran dan hadis? Makan dan pakaian saja satu hari tak habis. Tak cukup satu hari nak fikir. Kehidupan manusia hari ini. Zaman Rasulullah tuan-tuan. Apa yang dimakan? Tamar. Yalah adalah proses pun ada, uli tepung pun semua ada, buat tepung, buat roti pun semua ada, tapi kehidupan yang simple. Pakaian, kebanyakan sahabat memakai pakaian zaman dahulu, mereka orang-orang yang kaya sahaja. Kebanyakan mereka pakai macam pakaian ihram. Izar dan rida. Izar dan rida. Kebanyakan macam tu. Orang susah mereka ambil kain lepas satu, tebuk lubang tengah-tengah, serelum kepala, tutup semua. Itu orang paling susah. Sauk ni pakaian yang ada lengan, ada leher baju, leher tengkuk ni. Jarang orang ada. Ada tapi tak banyak. Hidup yang simple. Kerana itu bila di kalangan sahabat kata kami hafaz surah Qaf kerana mendengar Rasulullah membaca di atas mimbar, jangan duk faham macam kita hari ini. Surah Yasin. Waktu mengaji dulu, setiap minggu baca surah Yasin malam Jumaat.
Kalau orang baca kita tahu betul salah, tapi cuba suruh kita baca, tak hafal, tak boleh hafal. Pasal apa? Lemahnya ingatan kita. Surah Kahfi. Oh, baca laju. Surah Kahfi itu 8 minit boleh siap. Pagi Jumaat tu kalau kita baca selalu 8 minit, 10 minit tu boleh siap. 8-10 minit. Surah Kahfi. Suruh baca tanpa mushaf. Boleh baca? Boleh, tapi kelang kelibut lah. Kenapa? Lemah ingatan kita, otak kita tak kuat untuk tangkap suatu perkara. Tapi orang yang fresh, tak sibuk dengan perkara lain, mereka dengar Nabi membaca ayat Quran di mimbar ketika Rasulullah berkhutbah, mereka menghafaz apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah sentiasalah umat yang lebih awal itu, masyarakat yang lebih awal itu jauh lebih baik berbanding kita pada hari ini. Sentiasalah kefahaman mereka terhadap agama lebih unggul berbanding kefahaman kita pada hari ini. Kerana mengingati ayat Al-Quran, menghafaz ayat Al-Quran, menghafaz hadis-hadis Nabi dan faham, lebih membentuk pemahaman yang mantap terhadap setiap persoalan yang kita hadapi. Kata Syekh Sabiq berikutnya, wallahu taala alam. Saya dah terlajak masa saya sekarang dah 9.45 dah, 9.48. Ustaz Qarni pun dah datang. Jadi saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Kita sambung kuliah minggu hadapan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kalau ada kelapangan hari Jumaat, hari Ahad ni insya-Allah kuliah tafsir Buya Hamka di Masjid Kubang Gajah berjalan seperti biasa pada pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Siapa-siapa yang rajin, marilah tuan-tuan kuliah tafsir. Sekurang-kurangnya tuan-tuan sembahyang asar berjamaah pada hari tersebut, hari Ahad. Pukul 4 petang sampai pukul 5. Jadi saya ingat sekadar itu saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.